Ia bertujuan menyediakan mekanisme untuk pengurusan krisis, memajukan kepentingan Amerika Syarikat dan sekutu serta bercakap secara langsung mengenai kebimbangan berkaitan dan meneroka bidang kerjasama yang berpotensi. Baik, seterusnya, pemimpin negara-negara Afrika tiba di Rusia untuk misi perdamaian. 7 pemimpin ini berada di St. Petersburg untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Mereka terdiri daripada pemimpin dari Comoros, Senegal, Afrika Selatan dan Zambia. Turut serta Perdana Menteri Mesir, wakil tertinggi dari Republik Kongo serta Uganda. Sebelum bertemu Putin, barisan pemimpin ini melawat Ukraine pada Jumaat. Misi ke Ukraine adalah yang pertama oleh pemimpin negara Afrika. Dan ini menyusul inisiatif keamanan lain yang dilaksanakan seperti oleh China. Negara-negara ini sebahagian besarnya bergantung kepada import bahan makanan dan baja dari Rusia serta Ukraine. Baik, sementara itu Presiden Vladimir Putin memaklumkan delegasi pemimpin Afrika bahawa Rusia mengalu-alukan pendekatan blok itu untuk cuba menyelesaikan konflik dengan Ukraine. Putin juga akui beliau terbuka dengan pendekatan berdialog. Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Уважаемые друзья, мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта. Сразу же положительно откликнулись на ваше предложение провести переговоры по украинской проблематике. Знаю, что у вас есть конкретные идеи и предложения в данном контексте. Хочу еще раз подчеркнуть, мы открыты конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон. Хочу особо подчеркнуть, что в России с большим уважением относятся к принципиальной позиции африканских государств в пользу сохранения глобальной и региональной стабильности и безопасности, мирного урегулирования конфликтов, формирования более справедливой модели международных отношений. Dalam perkembangan berkaitan kerusakan empangan Kakhovka yang terletak di Bandar Nova Kakhovka, Ukraine bukan hanya menjejaskan penempatan penduduk sehingga memaksa mereka berpindah akibat banjir, malah usaha penyelamatan juga berdepan kesukaran. Ini kerana wilayah itu dikuasai oleh Rusia. Anggota penyelamat dan pihak berkuasa tempatan terpaksa meningkatkan kewaspadaan mereka supaya tidak menjadi mangsa serangan drone dan penembak tepat. Penduduk yang dipindahkan juga berkongsi perkara sama, menceritakan perjalanan mereka menuju ke kawasan lebih tinggi. Mereka juga sempat berkongsi kekacauan yang berlaku awal pagi 6 Jun lalu. Mereka yang terperangkap di bumbung berasa lega apabila pihak penyelamat tiba untuk memindahkan mereka ke kawasan lain sebelum askar Rusia tiba dan mengambil alih kawalan. Pada 11 Jun lalu, askar Rusia menyerang 3 bot penyelamat menyebabkan 3 terbunuh dan 10 orang awam cedera. Sekurang-kurangnya 2 anggota polis turut dilaporkan cedera dalam serangan itu. Rakaman drone menunjukkan serangan itu datang dari sebuah rumah berhampiran laluan bot terbabit. Presiden Volodymyr Zelensky percaya itu semua angkara Rusia. Baik, seterusnya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran terdapat ancaman global berterusan yang ditimbulkan oleh ubat batuk sirap yang tercemar. WHO kini bekerjasama dengan 6 lagi negara untuk mengesan ubat-ubatan kanak-kanak yang beroperasi membawa maut. Agensi itu menamakan 9 negara yang disyaki menjadi pasaran jualan ubat sirap tercemar. Ini selepas kematian lebih 300 bayi di 3 benua tahunan dikaitkan dengan ubat itu. Bagaimanapun Ketua Pasukan WHO dengan ubat substanden palsu, Rutendo Kuwana enggan menamakan 6 negara baharu agensi itu bekerjasama sementara siasatan masih dijalankan. Beliau memberi amaran bahawa ubat-ubatan yang tercemar masih boleh ditemui selama beberapa tahun kerana tong tercemar bahan penting kekal di dalam udara. Sirap dan ramuannya, propelin, kedua-duanya menjaga hayat sekitar 2 tahun. Pihak yang tidak bertanggungjawab kadang-kadang menggantikan propelina glikol dengan alternatif toksik, ethylena glikol dan diethylena glikol kerana ia lebih murah. Alternatif ini lebih biasa digunakan dalam cecair brek dan produk lain yang bukan untuk kegunaan manusia. Kata Kuwana, teori kerja WHO ialah pada 2021, apabila harga propelina glikol meningkat, satu atau lebih pembekal mencampurkan toksik yang lebih murah dengan bahan kimia yang sah. Beliau tidak menyatakan di mana pembekal itu berpangkalan dan menambah bahawa rantai bekalan yang tidak jelas telah menunggarkan perkara ini.
Jelasnya pengeluar farmaceutical termasuk mereka yang didakwa menghasilkan sirap tercemar yang ditemui setakat ini biasanya mendapatkan bahan daripada pembekal luar. Guru-guru di England akan melancarkan mogok pada 5 Julai dan 7 Julai depan. Persatuan Pendidikan Kebangsaan NEU, mogok itu berhubung pertikaian gaji dengan kerajaan. Tarikh baru yang diumumkan oleh Kesatuan Pendidikan terbesar Britain itu adalah tambahan kepada surat perancangan 6 hari Februari hingga Mei. Menurut tawaran gaji kerajaan, kenaikan purata sebanyak 5% ditambah dengan bayaran sekali sahaja sebanyak £1,000 pada bulan April. Kesatuan itu kini mengadakan satu lagi undian untuk melancarkan kebijakan musim luruh ini. Walaupun guru di Wales dan Scotland telah menyelesaikan pertikaian mereka, NEU mendakwa usaha Menteri Pendidikan Britain jika tidak cukup untuk menghentikan tindakan industri selanjutnya di England. Kementerian Pendidikan Britain berkata mogok itu akan menjejaskan pelajar dan menyebabkan lebih banyak gangguan kepada ibu bapa. Pekerja dalam penjagaan kesihatan, pengangkutan, perkhidmatan awam dan sektor lain telah melancarkan mogok sepanjang tahun lalu di seluruh Britain dalam pertikaian gaji ketika inflasi mencecah paras tertinggi 40 tahun. Laporan itu mengakhiri Buletin Awani untuk jam ini. Saya Marlina Manam. Assalamualaikum. Salam hormat. Kita jumpa lagi. Daddy, keep well. Daripada pakas, Peter. Were you expecting someone else? You're ready for an adventure. How many women have to die before it's a story? What do you think you're going to find out there? The reality. You're not getting nowhere this time. Ada pelbagai kisah untuk dirungkaikan di sini. WhatsApp sekarang. Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM Mujibu Abdul Muiz berpendapat kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan mampu mencipta kejayaan dalam pilihan raya negeri akan datang sekiranya kedua gabungan dapat menyelesaikan isu meletakkan calon yang tepat. Usaha Malaysia dijangka dalam dagangan berhati-hati minggu depan dalam keadaan ketidaktentuan masalah global yang semakin meningkat. Menurut Naib Presiden Penyidikan UiT, Rakuten Kreditnya Berhad, Tom Pak Leng. Sepasang suami isteri baru selepas kereta dinaiki terbabas dan terbalik dalam landas kilometer 267.1 Lebuh Pantai Timur 2 LPD 2 selepas hentian rawat dan rehat di Prasik pada Sabtu. Mangsa Zahidah Hasinah Muhammad 35 tahun dan suaminya Muhammad Izzuan Humayama 35 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah. Mat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya dalam Buletin Awani jam ini. Kita mulakan dengan perkembangan yang baru kami terima. Kementerian Luar Negeri mengesahkan tidak akan hantar wakil ke perbincangan tidak rasmi untuk libat urus semula dengan Myanmar seperti yang dicadangkan oleh kerajaan sementara Thailand. Kementerian tersebut dalam reaksi balas menjelaskan ia susulan menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir perlu mengendalikan komitmen lain. Bagaimanapun, kementerian tersebut menegaskan keputusan yang dicapai pada persidangan ASEAN ke-42 di Labuan Bajo baru-baru ini mengulangi konsensus 5 negara ASEAN. Jelasnya ia tetap menjadi pegangan dan pandangan ASEAN dalam menangani isu Myanmar. Dalam konteks ini, Malaysia tetap menyokong usaha yang dilakukan oleh pengerusi ASEAN, terutamanya pejabat Duta Khas. Adalah penting bagi ASEAN untuk menunjukkan kesepaduan dalam menyokong pengerusi ASEAN dan proses ASEAN yang sejajar dengan mandat dan keputusan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin ASEAN. Untuk rekod, 5 pihak
Visi yang disepakati ASEAN pada April 2021 selepas kudeta tentera itu adalah menghentikan keganasan dengan segera, mengadakan dialog dengan semua pihak yang berkepentingan, melantik seorang utusan khas untuk memudah cara mediasi, membenarkan delegasi mengunjungi dan berjumpa dengan pihak berkepentingan di Myanmar dan membenarkan ASEAN menyediakan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. Laman web berita Myanmar, The Irrawaddy sebelum ini melaporkan bahawa Menteri Luar Thailand, Don Pramudwinai dalam sebuah surat mencadangkan untuk menganjurkan pertemuan tidak rasmi bersama Myanmar pada 18 dan 19 dan sebuah negara anggota ASEAN semasa sidang pemimpin di Indonesia pada bulan Mei yang menyatakan bahawa sudah tiba masanya bagi blok ini untuk libat urus semula sepenuhnya dengan Myanmar pada peringkat pemimpin.